Okey, jadi sebelum saya tamatkan kelas saya pada hari ini, saya nak ingatkan sekali lagi untuk kamu semua hantar tugasan yang saya bagi pada minggu hadapan. Ingat semua, tugasan yang saya bagi tu mestilah ada kaitan dengan nyala rasa guru. Dan ingat, tajuk bagi tugasan itu ialah pengurusan masa sebagai seorang guru. Jadi saya takkan terima apa-apa alasan sekiranya kamu semua hantar lewat pada tarikh tersebut. Okey, terima kasih. Haikal, aku rasa tugasan daripada Tuan Akmal ni macam mencabar lah juga. Jadi aku rasa kan, lebih baik kita mula buat tugasan ni petang ni. Aku macam berfikir nak cari bahan-bahan dengan buku-buku dekat perpustakaan lah. Kau nak ikut tak? Alah, sabarlah Ivan. Tuan bagi masa seminggu kan. Kita kena santai. Haikal, seminggu tu masa yang sangat singkat tau. Tambah-tambah pula, dan Tuan Akmal tu minta untuk kita kaitkan dengan tema nyala rasa guru. Aduh. Aku kurang pengetahuan mengenai nyala rasa guru ni. Jomlah teman aku pergi perpustakaan. Yalah, boleh lah. Jom. Buku ni macam sesuai je nak buat tugasan Tuan Akmal tu. Haikal. Ya. Kau tak nak cari ke buku untuk buat tugasan awal-awal? Alah. Nanti orang lain dah pinjam, baru kau nak cari memang tak ada lah. Alah, awal lagi ni. Janganlah kalut. Banyak buku kau ambil, macam mana kau baca? Yalah, jomlah teman aku buat. Jom. Mana maklumat dalam buku ni baguslah aku mulakan awal-awal. Nanti boleh buat semakan. Lepas tu pastikan tugasan aku ni sempurna. Nak jadi cikgu ni bukan sahaja mengajar, tapi kita juga perlu menunjukkan sikap disiplin yang baik kepada para pelajar kita nanti. Betul tak Haikal? Bising lah kau ni. Aku tengah sibuk main game ni. Haikal, bila kau nak siapkan tugasan yang Tuan Akmal bagi ni Haikal? Alah, yang tergesa-gesa kenapa? Masa lagi seminggu lagi. Jangan buat di akhir-akhir waktu Haikal. Jangan tak sempat, kau minta tolong dengan aku juga. Jangan nasihatkan aku lah. Aku tahu. Yelah, ikut engkau lah Haikal. Tu macam Irfan dah Haikal. Tu macam Tuan Akmal. Alamak. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Irfan, Haikal, kamu berdua tengah buat apa ni? Irfan, nampaknya kamu macam dah mulakan tugasan saya. Baguslah kalau macam tu. Haikal, kamu pula macam mana? Saya tengah cari maklumat ni Tuan. Haikal, kamu sedang cari maklumat ke kamu sedang main game? Ingat Haikal, tugasan ni akan menentukan sama ada kamu lulus atau tak daripada subjek saya. Baiklah, saya pun ada banyak lagi tugasan yang saya nak laksanakan ni. Semoga maju jaya dan ingat tugasan saya nak awak semua selesaikan pada tarikh yang saya telah tetapkan. Okeylah, saya pergi dulu. Assalamualaikum. Haikal, kan aku dah cakap kau patut mulakan kerja ni sekarang. Tengok tu, Tuan Akmal dah bagi teguran dah tadi. Bila kau nak mula ni? Ilmu ni adalah pelita pada kehidupan kita. Sebagai seorang guru, kita bukan saja perlu pandai dalam bidang kita, tapi kita perlu tahu juga cara untuk menyampaikan ilmu dengan berkesan. Itu takkan berlaku tau kalau kita ni malas dan kita buat kerja tu pada hujung-hujung waktu. Kau dengar tak Haikal? Ya, aku dengar lah. Tak payah nasihatkan aku. Serabut lah. Yelah. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Irfan, silakan masuk. Jadi, ada apa kamu datang jumpa saya ni, Irfan? Boleh saya duduk Tuan? Silakan. Macam ni Tuan, mengenai tugasan kita yang bertajuk pengurusan masa seorang guru tu, saya ada sedikit benda saya nak tanya dengan Tuan mengenai tugasan tersebut. Ya, boleh, silakan. Awak nak tanya apa? Okey. Mengenai aspek-aspek pengurusan seorang guru, jika saya menggunakan maklumat daripada 1 sampai 5 ni, adakah ia tepat dan sesuai untuk saya gunakan? Jadi kalau awak tanya saya, maklumat 1 hingga 3 ni awak boleh masukkan.
untuk tugasan awak. Tapi maklumat yang 4 dan yang kelima ni awak perlu betulkan sikit lagi. Sebab dia kurang berkaitan dengan nilai rasa guru. Oh, begitu. Baiklah tuan. Sekarang saya faham. Jadi saya akan ubahlah maklumat yang saya peroleh ni dengan lebih tepat. Okey. Terima kasih tuan. Sebelum tu Ifan, saya nak tanya. Ya. Mana Haikal? Dia tak nak datang jumpa saya dan tanya tentang soalan tugasan ni ke? Oh, Haikal. Tadi selepas kita orang berada kat library, dia terus nak balik ke bilik. Katanya dia nak makan. Jadi kalau boleh saya nak awak ingatkan dia yang tugasan ni sangat penting untuk markah kelulusan dia untuk subjek ni. Sebab sebelum-sebelum ni tugasan dia semua dia hantar lewat. Jadi saya tak nak dia hantar lewat untuk tugasan ni. Baiklah tuan, saya akan cuba untuk nasihati Haikal. Okey. Terima kasih banyak tuan. Okey, Saya sama-sama. minta diri dulu ya. Aduh, boleh kalah pula main game ya. Tugasan tu Akmal bila dah kena hantar. Hari ni dah berapa hari bulan? Alamak, dah lewat dah ni. Macam mana ni? Okey, sekarang ni aku kena cari nombor phone Ifan. Mana nombor phone Ifan ni? Ifan. Ini dia. Hello Ifan. Ifan, tolong aku. Tugasan Tuan Akmal aku tak siap lagi. Macam mana ni? Tolong aku. Tolonglah. Macam ni lah kata kawan. Tapi tak nak tolong. Ifan. Oh Ifan. Ifan, tolong aku Ifan. Haikal. Kenapa ni tergesa-gesa ni? Mesti tak siap lagi kan tugasan Tuan Akmal tu. Oh Fan, aku lupa untuk siapkan tugasan Tuan Akmal tu Fan. Tolong aku Fan, tolong aku. Kau kan kawan aku. Apa kata kau bantu aku Fan? Kau ni Haikal. Banyak kali dah aku pesan supaya kau siapkan kerja Tuan Akmal tu awal-awal. Tak apalah. Mai sini aku tolong cepat. Baik. Sekarang kau tengok sini. Kau boleh menggunakan laman sesawang My Journal dengan My Site pengurusan. Okey, My Site ni kau boleh cari mengenai tajuk pengurusan masa tu lah. Mengenai tugasan Tuan Akmal bagi minggu lepas tu. Daripada laman sesawang ni kau boleh dapatkan segala maklumat yang kau perlukan. Jelas tak? Jelas. Pastikan kau buat betul-betul tau. Walaupun ini kerja-kerja akhir waktu. Pergi buat sekarang. Tapi Ifan, saya punya laptop rosak. Boleh saya guna laptop Ifan tak? Haikal ni. Yalah, boleh. Ya, terima kasih Ifan. Yes, akhirnya dah siap tugasan aku. Tapi kan Ifan, aku punya printer rosak. Boleh guna kau punya printer tak? Nampak tak kesan dia? Kalau kau buat tugasan pada akhir-akhir waktu ni, memang banyak masalah yang akan timbul. Laptop rosak lah, printer tak ada lah. Kalau kau buat awal-awal, mesti semua masalah ni takkan berlaku. Tak apalah, mai sini aku tolong printkan untuk kau. Mai sini. Ni dah siap cetak dah. Terima kasih Ifan. Terima kasih tolong aku. Tapi ingat, lepas ni jangan lagi buat kerja pada akhir-akhir waktu. Baik Ifan. Aku takkan tolong dah kau lepas ni. Okey, aku ambil pengajaran semua ini. Yalah, baiklah. Tuan, ini adalah tugasan yang Tuan berikan minggu lepas. Saya dah siapkan dah. Awak dah siap dah? Ya Tuan. Okay, bagus. Ifan, awak antara orang yang pertama yang hantar dekat saya. Okay, bagus. Tapi saya nak tanya Ifan, rakan-rakan awak yang lain dah siap ke? Rakan-rakan saya lain pun dah siap dan diorang akan hantar tengah hari ni lah. Okay. Ingatkan kat mereka sekali lagi, yang masa terakhir yang saya akan terima tugasan ni pada pukul 4.30 petang tau. Lebih daripada tu saya takkan dah terima apa hantaran tugasan Tuan. saya. Saya akan memberitahu kepada mereka. Okay. Saya minta diri dulu Tuan. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak ni kenapa Haikal? Maaf Tuan, saya terlambat Tuan. Saya terlambat hantar tugasan ni Tuan. Awak tahu dah masa yang saya tetapkan pukul berapa? Ya Tuan, sebelum 4.45 Tuan. Lepas tu awak datang pukul berapa ni? Saya datang pukul 5 Tuan. Saya minta maaf Tuan. Saya tidur tadi. Saya dah banyak kali ingatkan yang saya nak sebelum pukul 4.30 petang. Ya, awak pun betul, tahu. Tuan. Jadi seorang guru ni penting disiplin pengurusan masa.
Sebab tu saya bagi tajuk ni kepada awak semua. Betul tuan. Ish. Ni apa benda yang awak bagi kepada saya ni? Tugasan yang tuan berikan lah. Apa maksud awak? Semua yang ada ni tak ada berkaitan dengan tajuk yang saya bagi. Saya dah cuba sehabis baik saya tuan. Sehabis baik awak kata, awak tengok, awak punya isi kandungan pun awak buat dengan tak betul. Awak punya perhargaan pun tak ada nama saya. Awak tahu kan? Tahu tuan. Saya salah tuan. Sebenarnya tuan, ini salah Irfan juga tuan. Saya minta tolong Irfan malam semalam. Dia marah saya balik tuan. Dia tak nak bantu saya. Awak tahu tak? Yang awak buat ni bukan satu sifat seorang guru. Kita sebagai seorang guru, kita tak boleh nak mengharapkan orang lain untuk siapkan kerja kita. Ya tuan, maaf salah saya tuan. Saya selalu buat kerja di akhir waktu tuan. Semuanya semua salah saya. Akibat saya terlalu lalai dengan main game tuan. Haikal, saya sebenarnya dah kecewa dengan awak. Tapi tak apa. Kali ni saya maafkan lagi awak. Nasihat Tapi ingat, ini peringatan terakhir saya. Saya tak nak awak buat lagi macam ni kepada pensyarah-pensyarah lain. Baik tuan, saya Ingat. janji saya akan berubah tuan. Ingat Haikal, ingat nyala rasa guru tu. Baik, Perlu tuan. ada dalam diri kita. Saya akan usaha untuk ubah diri saya. Apa macam tu, awak boleh pergi. Saya gerak dulu tuan. Haikal. Tunggu sekejap. Macam mana sempat tak hantar dekat Tuan Akmal tu? Sempat. Tapi teruk kena marah ni. Itulah, aku kan dah pesan dekat kau sebelum ni supaya siapkan kerja tu awal-awal. Jadi, macam mana? Apa yang kau belajar daripada pengajaran cerita ni? Aku menyesal lah buat kerja selalu di hujung waktu. Akhirnya aku termakan diri aku sendiri. Aku rasa selepas ni aku kena terapkan sifat nilai nyala rasa guru tu lah, baru aku dapat menjadi seorang guru yang berwibawa. Betul sekali tu Haikal. Tak apa Haikal, belajar daripada kesilapan. Jom kita pergi makan. Jom. Haikal. Sekejap. Sini. Ada forum perdana pengurusan masa seorang pendidik lah. Tengah siaran langsung ni. Menarik ni. Kau datang sini. Mari tengok sama-sama. Okay, jom kita tengok sama. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua hadirin yang dihormati. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada forum kita pada hari ini. Tajuk forum yang kita akan bincangkan adalah Masa Itu Emas, dengan tema yang sangat relevan dengan nyala rasa guru. Saya, Irfan, akan bertindak sebagai moderator bagi forum pada hari ini. Hari ini kita akan berbincang tentang satu isu yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang, iaitu pengurusan masa. Tidak kira kita ini seorang pelajar, pendidik ataupun individu dalam mana-mana bidang, kita semua bergantung kepada bagaimana kita menguruskan masa. Seperti yang kita semua tahu, masa adalah sesuatu yang tidak boleh dibeli, tidak boleh ditambah, dan apabila hilang, dia tidak akan kembali. Oleh sebab itu, pepatah mengatakan masa itu emas. Namun, sejauh manakah kita benar-benar menghargai dan menggunakan masa dengan sebaik-baiknya? Bersama saya pada hari ini adalah dua orang panelis yang akan berkongsi pandangan serta pengalaman mereka tentang pengurusan masa. Panelis pertama kita adalah Haikal, seorang pelajar yang akan berkongsi cabaran serta pengalamannya menguruskan masa dalam kehidupan seharian sebagai pelajar. Dan panelis kedua ialah Encik Akmal, seorang pensyarah yang mempunyai banyak pengalaman dalam mendidik pelajar dan memahami pentingnya masa dalam konteks pembelajaran dan pengajaran. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memulakan sesi kita dengan saudara Haikal. Haikal, sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda melihat pengurusan masa dalam kehidupan seharian anda? Dan apakah cabaran terbesar yang anda hadapi dalam menguruskan masa? Dipersilakan, saudara Haikal. Terima kasih moderator Irfan. Bagi saya, pengurusan masa ini satu cabaran yang besar bagi saya. Malah, saya rasa bukan saya seorang saja yang mengalami, tetapi ramai pelajar lain juga menghadapi masalah ini. Dan selalu terlalu memikirkan benda yang ingin dilakukan sehinggalah masa itu berlalu begitu sahaja tanpa melakukan sebarang kerja sekalipun. Masalah utama yang saya hadapi adalah procrastination, iaitu dalam bahasa mudahnya suka bertangguh kerja. Ini adalah sikap yang saya rasa ramai pelajar
hadapi dan mengalami masalah yang serius untuk menghalangi benda itu. Contohnya, saya sendiri pernah alami situasi di mana tugasan diberi seminggu lebih awal, tetapi hanya mula bekerja pada malam yang terakhir. Ini menyebabkan saya terpaksa berjaga sehingga lewat malam. Malahan, saya mungkin berjaga sehingga keesokan paginya, hanya untuk menyiapkan tugasan tersebut. Situasi ini sangat memenatkan dan mempengaruhi prestasi untuk pelajaran saya. Namun begitu, saya sedar bahawa sikap bertangguh ini bukan sahaja memberi kesan kepada prestasi akademik, tetapi juga kepada kesihatan mental dan fizikal. Apabila kita tidak menguruskan masa dengan baik, kita akan mudah rasa stres ataupun tertekan. Oleh sebab itu, kita mula belajar untuk membuat jadual waktu dan mengikut perancangan yang telah saya buat. Saya bahagikan masa untuk belajar, berehat dan juga bersosial. Tetapi, disiplinkan diri adalah kunci utama untuk berjaya dalam pengurusan masa. Satu lagi cabaran yang saya hadapi ialah gangguan daripada teknologi, terutamanya media sosial. Kadang-kadang, kita hanya ingin berehat sebentar dan melihat telefon pintar. Tetapi, akhirnya berjam-jam kita melihat seperti aplikasi TikTok, betul? Betul. Saya cuba mengurangkan penggunaan telefon masa belajar dengan meletakkan peranti tersebut di tempat lain. Supaya tidak tergoda, saya membuka aplikasi media sosial walaupun masih sukar untuk saya percaya dan usaha berterusan. Kita boleh menguruskan masa dengan lebih baik. Baiklah, terima kasih Haikal atas perkongsian yang sangat jujur dan bermanfaat itu. Nampaknya masalah bertangguh dan gangguan daripada teknologi merupakan dua cabaran utama yang sering dialami oleh pelajar. Memang benar, sikap suka bertangguh ini boleh menyebabkan kita hilang banyak masa yang berharga dan gangguan seperti media sosial boleh menghalang kita daripada menumpukan perhatian kepada tugas yang lebih penting. Jadi sekarang mari kita dengar pula pandangan daripada panelis kedua kita, iaitu Tuan Akmal. Sebagai seorang pensyarah yang berpengalaman, bagaimanakah Tuan Akmal melihat kepentingan pengurusan masa terutamanya dalam konteks pendidikan? Bagaimana seorang pendidik boleh membantu pelajar menguruskan masa dengan lebih baik? Dipersilakan Tuan Akmal untuk memberikan ucapan anda. Okey, terima kasih moderator Irfan. Saya sangat bersetuju dengan apa yang Haikal kongsikan tadi. Pengurusan masa memang menjadi cabaran besar, bukan sahaja kepada pelajar, tetapi juga kepada para pendidik. Dalam konteks pendidikan ni, masa adalah aset yang sangat penting. Bagi seorang pelajar, setiap minit yang berlalu adalah peluang untuk menimba ilmu, dan jika masa itu tidak dimanfaatkan dengan baik, maka mereka akan rugi. Okey. Manakala sebagai seorang pendidik pula, saya percaya bahawa salah satu peranan utama kita sebagai seorang pendidik adalah untuk mendidik pelajar tentang betapa pentingnya masa. Selain daripada mengajar subjek, kita juga perlu membimbing mereka tentang cara mengurus masa dengan bijak. Saya sering tekankan kepada pelajar saya bahawa mereka perlu merancang waktu belajar mereka. Saya cadangkan kepada mereka untuk menggunakan alat seperti kalender, jadual harian atau aplikasi pengurusan masa untuk membantu mereka menyusun kerja-kerja harian mereka. Okay. Selain daripada itu, saya juga percaya bahawa guru betul perlu menjadi teladan dalam pengurusan masa ini. Sebagai contoh, saya pastikan saya datang ke kelas tepat pada masanya. Okay, dan saya juga cuba untuk tidak melengahkan tugasan yang diberikan kepada saya. Okay, ini adalah untuk menunjukkan kepada pelajar bahawa kita sendiri menghargai masa sebagai seorang pendidik dan mereka juga perlulah melakukan perkara yang sama. Okay, dalam konteks bilik darjah pula, saya sering merancang pengajaran saya supaya masa yang diperuntukkan digunakan sepenuhnya. Saya juga mengelakkan daripada membazirkan masa dengan perkara yang tidak penting dan saya memberi fokus kepada pelajar dengan pembelajaran yang efektif. Ini juga salah satu cara untuk mengajar pelajar tentang kepentingan masa
bahawasanya setiap minit yang kita ada adalah peluang yang baik untuk belajar dan berkembang. Selain daripada itu, saya juga menyedari bahawa setiap pelajar ini mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Jadi ada pelajar yang cepat memahami sesuatu dan ada juga pelajar yang memerlukan lebih sedikit masa. Jadi oleh itu saya cuba memberikan ruang kepada pelajar untuk belajar mengikut kadar mereka sendiri. Tetapi pada masa yang sama, saya juga mengingatkan mereka supaya tidak terlalu lambat dan sentiasa peka terhadap masa yang ada. Baiklah, itu saja perkongsian daripada Tuan Akmal. Terima kasih Tuan Akmal atas pandangan yang sangat bernas. Memang benar, guru bukan sahaja perlu mengajar ilmu, tetapi juga perlu menjadi contoh teladan dalam pengurusan masa ini. Saya suka dengan konsep bahawa masa adalah peluang dan setiap saat yang kita ada perlu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan saya tertarik dengan satu perkara yang Tuan Akmal sebutkan tadi, iaitu tentang penggunaan alat seperti jadual atau aplikasi pengurusan masa. Haikal, bagaimana pandangan anda tentang penggunaan alat-alat ini? Adakah ia membantu dalam pengurusan masa anda sebagai seorang pelajar? Dipersilakan, saudara Haikal. Okey, terima kasih kepada Dr. Irfan. Saya setuju dengan Tuan Akmal bahawa alat-alat seperti jadual dan aplikasi pengurusan masa sangatlah membantu. Pada awalnya, saya tidak begitu yakin dengan keberkesanan penggunaan jadual kerana saya rasa ia hanya membebankan saya. Tetapi setelah saya mencuba dan saya dapati ia sangat membantu dan memastikan saya kekal teratur dan tidak lupa tugasan yang perlu diselesaikan dalam tempoh masa tertentu. Sebagai contoh, saya menggunakan aplikasi pengurusan masa di telefon pintar untuk menyusun tugasan harian. Aplikasi ini membolehkan saya menetapkan peringatan untuk tugasan yang perlu disiapkan dan ini membantu saya untuk lebih fokus dan tidak tertangguh. Selain itu, saya juga menggunakan kalender untuk merancang tugasan jangka panjang seperti peperiksaan atau projek kumpulan. Ini membantu saya melihat gambaran besar tentang apa yang perlu dilakukan dan beberapa banyak masa yang saya ada untuk siapkan tugasan. Pada mulanya, memang sukar untuk mengikut jadual yang dibuat, terutama jika ada banyak gangguan atau perkara yang tidak dijangka. Tetapi, dengan latihan dan disiplin, saya mula melihat peningkatan dalam pengurusan masa saya. Saya juga rasa lebih tenang dan tidak perlu tertekan kerana saya tahu apa yang perlu dilakukan pada sekian masa. Ya, baiklah saudara Haikal. Terima kasih saudara Haikal. Nampaknya alat pengurusan masa ini memang boleh memberikan manfaat yang besar jika kita menggunakannya dengan betul. Sebelum kita menutup forum ini, jadi saya ingin meminta kedua-dua panelis kita pada hari ini untuk memberikan pesanan akhir kepada semua hadirin yang mungkin menonton di rumah dan mungkin berada di studio. Mungkin kita boleh mulakan dengan saudara Haikal terlebih dahulu. Jadi, apakah nasihat anda kepada para pelajar yang ingin memperbaiki pengurusan masa mereka? Dipersilakan saudara Haikal. Nasihat saya, janganlah takut untuk mencuba sesuatu yang baru. Terutamanya jika ia dapat membantu anda menguruskan masa dengan lebih baik. Procrastination atau sikap bertangguh memang satu masalah yang sukar diatasi. Tetapi dengan usaha dan disiplin, ia boleh dikawal. Saya cadangkan untuk mulakan langkah-langkah kecil, membuat jadual ringkas dan mulakan disiplinkan diri untuk memastikan jangan tertangguh untuk tugasan yang boleh disiapkan lebih awal. Apabila anda membiasakan diri untuk membuat sesuatu kerja mengikut perancangan, kita akan mula rasa lebih tenang dan juga teratur. Selain itu, penting untuk memberi masa kepada diri sendiri untuk berehat dan jangan terlalu memandakan diri. Ingat, pengurusan masa bukan sahaja tentang kerja, tetapi juga tentang kesihatan mental sebagai seorang pelajar. Baiklah, terima kasih saudara Haikal atas nasihat yang sangat praktikal itu.
Sekarang kita beralih kepada Tuan Akmal. Sebagai seorang pendidik, apakah pesanan terakhir Tuan Akmal kepada para pelajar atau bahkan kepada guru-guru tentang kepentingan mengurus masa? Dipersilakan Tuan Akmal. Okey, terima kasih kepada moderator. Okey, nasihat saya sebagai seorang pendidik ataupun pengajar adalah untuk sentiasa sedar bahawa masa adalah suatu sumber yang tidak boleh diganti. Setiap saat yang berlalu adalah peluang yang hilang jika tidak kita memanfaatkannya dengan baik. Bagi para pelajar, saya nasihatkan untuk belajar merancang lebih awal. Tidak kira sama ada untuk tugasan kecil atau projek yang besar. Buatlah jadual yang realistik dan cuba patuhinya. Walaupun kadang-kadang kita akan rasa tergoda untuk bertangguh. Untuk para pendidik pula, ingatlah bahawa kita merupakan model teladan kepada pelajar kita. Cara kita mengurus masa juga akan mencerminkan cara pelajar melihat kepentingan masa. Jadi, pastikan kita sendiri menghargai masa, datang tepat pada waktu ke kelas dan mengajar dengan penuh kesedaran bahawa masa yang diberikan kepada kita dalam kelas sangat berharga. Selain itu, penting untuk kita menyeimbangkan masa untuk rehat dan kerja. Pengurusan masa yang baik tidak bermakna kita bekerja sepanjang masa tanpa rehat. Sebaliknya, kita perlu tahu bila untuk berehat agar kita dapat kembali bekerja dengan lebih fokus dan produktif. Okey, itu saja dari saya. Baiklah, terima kasih Tuan Akmal atas nasihat yang sangat bermakna itu. Dan jelas sekali bahawa pengurusan masa bukan sahaja penting untuk pelajar, tetapi juga bagi semua orang, termasuklah para guru. Ya, betul. Setiap saat yang kita ada adalah peluang untuk belajar, berkembang dan juga untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Jadi sebagai rumusan, forum kita pada hari ini telah membincangkan pelbagai perspektif tentang pengurusan masa, terutamanya dari sudut pandangan pelajar dan juga pendidik yang telah disampaikan oleh Tuan Akmal dan juga saudara Haikal sebentar tadi. Kita telah mendengar pengalaman saudara Haikal yang berkongsi tentang cabaran dalam menguruskan masa sebagai seorang pelajar dan bagaimana disiplin serta penggunaan alat pengurusan masa boleh membantu kita. Kita juga boleh mendapatkan pandangan daripada Tuan Akmal sebentar tadi tentang peranan guru dalam mendidik pelajar mengenai kepentingan masa dan bagaimana guru boleh menjadi contoh yang baik dalam menguruskan masa. Saya harap perbincangan kita pada hari ini memberikan manfaat kepada semua yang mendengar di rumah maupun di studio pada hari ini. Ingatlah, masa itu emas dan jika kita tidak menggunakannya dengan baik, kita akan rugi. Dengan itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua panelis kita iaitu Tuan Akmal dan juga saudara Haikal atas perkongsian mereka yang penuh bermakna dan kepada semua hadirin kerana meluangkan masa untuk menyertai forum kita pada hari ini. Sekian sahaja forum kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Tuan Akmal dan saudara Haikal dan saya berharap semua dapat menggunakan masa dengan lebih baik selepas ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.